Assalamualaikum, salam sejahtera. Visual yang anda lihat sebentar tadi ialah rakaman ataupun visual daripada tinjauan udara yang dilakukan oleh rakan setugas Fauzi Suhaimi yang baru-baru ini mengikuti tim ataupun pasukan daripada APMM untuk mengikuti Op Benteng, di mana ceritanya sudah pun dikeluarkan di saluran berita kami dan juga di astroawani.com. Kalau dapat dilihat di sini, Op Benteng penceroboh semakin berani dan tidak endahkan arahan pengusiran, di mana Fauzi Suhaimi mengikuti sendiri operasi Ops Benteng ini pada hari Selasa lepas dan ini dilakukan pada waktu malam. Perinciannya anda dapat baca di astroawani.com. Tapi Fauzi Suhaimi sudah pun bersedia bersama dengan saya untuk muncul dalam cerita pada petang ini kerana kisah di sebalik tinjauan bersama dengan APMM itu cukup menarik untuk kita ikuti. Fauzi, mungkin ceritanya bagi kebanyakan wartawan apabila melakukan tinjauan udara ini adalah peluang yang cukup menarik dan juga istimewa kerana kita dapat mengikuti sesuatu perkara yang boleh dikatakan eksklusif bersama dengan barisan hadapan seperti APMM untuk mengawal sempadan dan juga sempadan negara. Jadi Fauzi, bagaimana ceritanya pada hari Selasa lepas? Cabaran dan juga memahami situasinya melakukan tinjauan udara pada waktu malam ni bagaimana Fauzi? Ya, betul Zul. Kalau kita tengok, ini antara peluang yang bukan selalu kita dapat, di mana operasi-operasi seperti ini pada hari-hari tertentu jika ada peluang. Kadang-kadang media dekat sini terlalu banyak dan hanya media-media tertentu sahaja yang mendapat peluang seperti ini. Dan kita daripada kru Astro Awani amat bertuah kerana apa yang saya pergi hari itu adalah merupakan siri kedua. Pada sebelum ini pun rakan setugas Ridauddin Daud pun telah pun mengikuti agensi penguasaan maritim Malaysia mengikuti Ops Benteng juga, tapi di sebelah siang. Tapi yang bezanya ataupun menariknya kali ini saya berpeluang untuk menyertai operasi pada sebelah malam dan bezanya memang jauh berbeza daripada operasi pada waktu siang, di mana operasinya adalah seperti biasa seperti yang kita ikuti sebelum-sebelum ini. Tapi pada malam ni adalah satu peluang yang sangat-sangat pada saya sangat-sangat berharga kerana kita bukan selalu dapat peluang untuk menyertai operasi pada waktu malam. Ini kerana cabarannya terlalu banyak cabaran pada waktu malam. Antaranya adalah situasi. Jika satu adalah cuaca itu sendiri. Jika keadaan cuaca yang keadaan sekarang tambah pula dengan monsun timur laut yang selalu hujan, itu antara cabaran-cabaran yang perlu kita tempuh ketika sesi tinjauan ataupun operasi udara diadakan. Dan alhamdulillah pada malam itu cuaca agak baik dan hanya awan-awan tebal sahaja yang kita rempuh ketika sesi ketika tinjauan udara dilakukan. Dan selain itu jarak penglihatan dari sesuatu lokasi ataupun di dasar-dasar laut untuk kita kesan kehadiran bot-bot asing, sama ada nelayan ataupun pemberdagangan orang ataupun penyeludupan parti itu sendiri agak sukar kerana jarak penglihatannya kalau sebelum ini kalau siang kita boleh tengok dengan mata kasar, tetapi pada malam kita hanya tertumpu kepada ataupun memberi fokus kepada radar-radar dalam yang ada pada pesawat itu sendiri, Zul. Itu yang antara cabaran yang mereka ceritakan kepada kami kerana pada sebelah siang saya pernah bertanya kepada rakan setugas Ridauddin di mana dia sendiri pun melihat kehadiran bot-bot bila pesawat di mana pesawat berada pada ketinggian yang 500 kaki dari aras laut. So daripada mata kasar kita boleh melihat kehadiran ataupun kemasukan bot yang berada di perairan negara. Tetapi pada belah malam agak sukar, hanya ada cahaya-cahaya lampu yang kita sukar sama ada ia adalah daripada bot nelayan asing ataupun bot daripada rakyat tempatan itu sendiri yang melakukan aktiviti seperti nelayan-nelayan yang ada di perairan negara. So Fauzi, berapa lama Fauzi mengikuti tinjauan udara itu, satu, dan juga mungkin di perairan mana ataupun di berapa negeri mana yang Fauzi terlibat sekali untuk melakukan tinjauan bersama dengan APMM, kalau dapat kita faham? Okey, untuk berapa lama tu kami mula operasi itu bermula pada pukul 7.40 malam, di mana berlepas dari lapangan terbang ataupun stesen udara APMM Subang menuju ke arah utara negara di Semenanjung Malaysia, di mana tumpuan operasi kali ini menumpukan 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Kedah dan Perlis yang membabitkan sempadan negara Thailand dan Indonesia. Dalam tempoh jarak Subang ke Pulau Pinang
kami mengambil masa penerbangan kira-kira 1 jam, di mana sampai dalam tempoh 1 jam itu kami sampai ke Pulau Pinang dan kita boleh nampak, okey, ini Pulau Pinang, kita nampak di mana jambatan Pulau Pinang. Kalau video boleh tunjukkan, ada rakaman jambatan Pulau Pinang, dan kita melalui pesisir-pesisir pantai negeri Pulau Pinang sehingga ke Kedah dan seterusnya ke Perlis. Dan selepas dalam tempoh itu tidak ada kesan, kita tidak berjaya mengesan kehadiran mana-mana warga asing di sepanjang perairan negara kita. Dan selepas dalam kira-kira pukul 11 malam, seingat saya, apabila kita habis selesai operasi di sekitar Perlis dan ingin patah balik ke Selangor, kita melalui perairan Perak, di mana di perairan Perak berhampiran dengan Pulau Jarak di Perak, kita mengesan kira-kira 40 bobot nelayan asing yang dipercayai nelayan asing berada di perairan negara. Dan pada ketika itu saya difahamkan kita pesawat itu berada pada ketinggian 3,000 kaki dari aras laut. Dan untuk kita memastikan adakah ia benar-benar bot nelayan asing, pesawat terpaksa kita turunkan penerbangan sehingga 300 kaki dari aras laut. Dan itu antara cabaran, di mana dari jarak 3,000 kita kena turun kepada jarak 300. Ia sangat-sangat pada saya ia sangat-sangat situasi yang sukar untuk kita gambarkan, kerana pada ketika itu keadaan kita merempuh awan, kita menurun secara mendadak, dan apa yang berlaku adalah sedikit pening apabila perubahan jarak itu bukan sahaja memberi kesan kepada pendengaran atau telinga kita yang berasa bingit secara tiba-tiba, malah ia membuatkan kita berasa pening kalau mungkin kita tidak membiasa dengan keadaan-keadaan seperti itu. Itu antara cabaran saya. Tapi bagi kru mereka, pada mereka adalah itu satu yang perkara biasa yang mereka lalui sebelum-sebelum ini. Dalam latihan sendiri pun mereka cakap okey, memang pernah alami pening dan rasa seperti itu, tapi bila dah terlalu biasa hari-hari melakukan tinjauan udara, dan itu dah menjadi sebati dalam diri mereka, Zul. Saya faham Fauzi sebut perkataan pening, tapi mungkin ada juga banyak ayat yang dibaca pada ketika itu kerana sangat mendebarkan bagi mereka yang mengalami situasi daripada 300 kaki sehingga ke paras 300 kaki itu turun dengan mendadak, itu mungkin situasinya cukup mendebarkan. Tapi Fauzi menyebut 40 bot nelayan asing. Betul. Itu jumlah yang saya kira cukup banyak ketika sempadan negara dikawal dengan begitu rapi sekali. Kalau dapat Fauzi ceritakan, saya ingat lagi apabila Ridauddin melakukan tinjauan di 11 siang, dia kata kita anggap Selat Melaka tu mungkin selat tersempit di dunia. Tetapi apabila pandangan daripada udara, kita nampak kapal-kapal itu begitu kecil. Bagaimana situasi pada waktu malam pula? Bagaimana Fauzi sebagai wartawan kita ni nak mendapatkan bahan berita, mendapatkan fakta? Ada banyak perkara teknikal yang mungkin begitu asing bagi kita pada ketika itu. Jadi bagaimana Fauzi berkomunikasi bersama dengan juruterbang, dengan kapten dan juga ketua yang mengetuai sesi tinjauan ini? Okey, baik. Okey, peluang yang saya dapat ketika sesi menyertai operasi Benting itu juga pada saya amat bermakna sekali. Kerana kalau sebelum ini rakan setugas Din dia tidak diberi headphone untuk kita dengar apa perbualan ataupun arahan yang digunakan ataupun percakapan ketika operasi itu dijalankan. Tetapi masa malam itu saya diberi headphone untuk mendengar apakah arahan yang dikeluarkan, apakah percakapan ataupun perbualan yang kalau sebelum ini kita menjadi tertanya apakah yang mereka bincangkan dalam perkara itu ketika sesi ataupun ketika operasi itu dijalankan. Pada 5 minit awal yang saya memakai headphone tu, memang saya tak faham apa-apa, Zul, sebab apa yang diceritakan secara teknikal memang perbualannya adalah perbualan yang berbentuk jarak, berbentuk yang macam kita yang tak pernah ada dalam bidang kejuruteraan ataupun penerbangan itu sendiri, memang saya tak faham apa-apa. Tetapi yang baiknya adalah headphone itu dilengkapi dengan mic
So kita boleh bertanya sekiranya tengok keadaan yang mereka macam okey keadaan mereka masa ketika itu macam tak buat apa-apa, free, dan kita boleh bertanyakan, just kita minta macam tadi apa bualan yang dibincangkan, apa yang dikesan apabila kita tengok situasi yang macam okey, situasi yang macam mereka kalut ataupun kalau ketika melihat mengesan suatu benda, dan kita boleh bertanya dan mereka ceritakan okey ini contoh bot yang kita kesan adalah bot nelayan asing dan bot ini pula adalah bot daripada nelayan tempatan. Dan saya juga bertanya bagaimana mereka membezakan adakah sama ada itu adalah bot nelayan asing ataupun bot rakyat kita, dan mereka berceritakan tentang bentuk bot itu sendiri dari segi nombor, kalau kenderaan yang kita boleh gambarkan adalah nombor pendaftaran kenderaan, dan bot masing-masing pun ada nombor pendaftaran itu sendiri, dan setiap nombor pendaftaran yang didaftarkan ada terus dikesan melalui radar-radar sama ada di pesawat penerbangan udara maupun di kapal-kapal. So mana-mana bot yang ada nombor pendaftaran tu memang dikesan, dan itu adalah bot-bot yang sah. Jika bot yang dikesan tidak menunjukkan ataupun tidak mempunyai nombor pendaftaran, itu yang menjadi suspek kepada mereka adalah ini bot yang boleh diragui dan perlu siasatan yang lebih terperinci, di mana mereka perlu mengesahkan adakah itu bot negara, bot asing ataupun bot kita. Kalau bot kita minta untuk mereka memasang radar agar mudah untuk kita kesan. Itu antara perbezaan ataupun cara teknik yang digunakan mereka untuk kita kesan kehadiran bot-bot asing itu, Zul. Fauzi, Dan selain itu yang menariknya pada ya, Zul. Fauzi, sikit mencelah mungkin yang 1 minit terakhir. Mereka juga Fauzi, kalau dapat dicelahkan di situ, mungkin kita ada 1 minit yang terakhir lagi. Fauzi, bagaimana kredit juga perlu diberikan kepada pihak APMM kerana membenarkan wartawan untuk mendekati sendiri dan juga melihat sendiri bagaimana pelaksanaan benteng. Ini antara frontliner yang perlu diberikan penghormatan. Dan juga sebagai wartawan juga, bagaimana Fauzi juga berkomunikasi dengan baik dengan Lieutenant Commander Maritim Muhammad Hafizi Muhammad Noor, kerana saya rasa Lieutenant Commander begitu articulate dan juga begitu senang bercerita dan juga memudahkan proses membuat liputan ini. Bagaimana Fauzi kredit harus diberikan kepada mereka dalam masa 1 minit? Okey, sebelum saya nak menjawab, yang saya nak menariknya saya nak sambung cerita tadi, Zul. Sekejap je saya nak simpulkan di mana komunikasi antara pihak udara, penguatkuasaan udara, pihak laut sama ada APMM itu sendiri ataupun tentera laut itu sendiri, mereka sentiasa communicate di mana setiap maklumat memang akan disalurkan kepada mereka termasuk PDRM itu sendiri. Sebab itu operasi-operasi yang dijalankan secara bersepadu ini memberi kesan kepada hasil yang diperoleh. Okey, untuk berbalik kepada soalan Zul tadi, bagaimana kita nak appreciate ataupun kita hargai cara mereka, kita boleh sediakan report yang betul-betul memberi gambaran, menunjukkan gambaran kepada masyarakat di mana okey ini tugas mereka sebenar. Pada saya sebelum ini kalau berlakunya isu-isu melibatkan pencerobohan, sempadan, tidak dinafikan ada pihak yang cuba menyalahkan pihak-pihak berkuasa ini yang sentiasa, kalau kita tengok sentiasa di hadapan untuk memastikan sempadan negara selamat dan tidak diceroboh oleh mana-mana pihak. Tetapi dari segi laporan, bentuk laporan itu yang menunjukkan padahal mereka sentiasa melakukan pemantauan secara 24 jam. Walaupun kita tengok operasi malam itu adalah hanya 4 jam melibatkan APMM, dan selepas itu ada sambungan daripada agensi lain. Itu yang diceritakan pada saya, kerana operasi-operasi melibatkan sempadan negara memang dilakukan secara bukan sahaja berkala tetapi secara 24 jam. Itu yang perlu kita tonjolkan ataupun memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat faham supaya persepsi isu-isu melibatkan sempadan ini bukan patut dipersalahkan kepada agensi penguasaan semata-mata, malah semua pihak perlu berganding bahu untuk memastikan, untuk memahami supaya tugas-tugas mereka ini adalah bukan amat berat tetapi cabaran-cabaran itu sendiri yang perlu kita rasa sendiri, Zul. Dan terima kasih Fauzi kerana membawakan cerita itu untuk tatapan masyarakat, untuk tatapan pembaca dan juga penonton Astro Awani. Terima kasih Fauzi berkongsikan cerita mengenai Ops Benteng di sebalik tinjauan udara bersama dengan APMM. Kami pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak APMM yang bekerjasama bersama kami dan bersama dengan warga media untuk mendekati realiti sebenar di sebalik pelaksanaan Ops Benteng itu. Kita nak berhenti lihat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini.